أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiba dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini dapat kembali dan kita meneruskan majlis pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihimpunkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah, seorang ulama salaf yang lahir pada tahun 209 Hijrah dan meninggal pada tahun 279 Hijrah dalam usianya sekitar 70 tahun, dengan kitabnya Syama'il Al-Muhammadiyah yang memuatkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu akan lebih jelas dan bertambah pengetahuan kita tentang pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ini adalah rangka untuk kita lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lebih berusaha untuk mencontohi cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sangat-sangat dituntut untuk mencontohinya. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh teladan yang teragung yang kita sebagai umatnya hendaklah berusaha untuk mencontohinya. Baik, pada pagi ini kita akan menyambung pada bab yang masih sama, iaitu bab yang ke-48, iaitu bab yang menjelaskan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu babu ma jaa fi khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan siri yang keempat di dalam mengambil faedah dan menjelaskan maksud hadis-hadis yang kita bacakan. Baik, pada pagi ini kita akan meneruskan, iaitu dengan hadis yang ke-350 yang merupakan hadis yang ke-8 di dalam bab ini daripada 15 hadis yang dipaparkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah. Baik, Syakir langsung saja baca hadis yang ke-350. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ilaikum. Qala al-Imam al-Faqih al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi rahimahullah ta'ala, haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Muhammad bin Munkadir an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat ista'dana rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana 'indah faqal bi'sa ibnu ashirah atau akhul ashirah thumma adina lahu fa'alan lahu al-qawl falamma kharaja qultu ya Rasulullah qulta ma qulta thumma alanta lahu al-qawl faqal ya Aisyah inna min syarri an-nas man tarakahu an-nas aw wada'ahu an-nas ittiqa'u fuhshihi. Baik, hadis yang ke-8 dalam bab ini, iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha.
di mana beliau radhiyallahu anhu menceritakan seorang lelaki meminta izin untuk masuk bertemu Rasulullah SAW, dan aku ada bersama Rasulullah SAW ketika itu. Lalu Rasulullah SAW berkata, inilah anak yang paling buruk daripada kaumnya, yakni orang yang paling buruk daripada kaumnya. Kemudian Rasulullah SAW memberi izin padanya, yakni untuk masuk. Apabila dia telah masuk, Nabi SAW bercakap lembut dengannya. Maka apabila dia keluar, aku, yakni Aisyah, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau berkata tentangnya dengan apa yang engkau katakan tadi, tetapi kemudiannya engkau bercakap lembut dengannya. Lalu Nabi SAW menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya manusia yang paling jahat ialah orang yang dibiarkan oleh orang lain kerana mengelak daripada kejahatan atau kekejiannya. Baik, jadi hadis ini memberikan beberapa faedah tentang bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan orang-orang yang berkepribadian buruk. Barangkali buruk dari sudut apa? Kejahatannya, dari segi kasarnya, dan ada sifat-sifat yang tercela pada orang itu yang orang tidak suka untuk bersama dengannya atau orang menghindar daripadanya. Setengah orang yang mulutnya itu tajam, jahat mulutnya. Jadi orang tidak selesa dengannya dan orang menghindarkan diri daripadanya. Ada orang dari sudut tingkah lakunya, perangainya tak elok, dan orang membenci tingkah laku itu. Jadi dalam situasi ini bagaimana Nabi SAW berhadapan dengan orang seperti ini? Maka dia disebabkan lelaki itu adalah datang ke rumah Nabi SAW dan dia minta izin. Maka ketika itu Nabi SAW, Nabi memberi izin kerana orang tersebut adalah tetamu yang datang bertandang ke rumah Nabi SAW. Walaupun Nabi SAW mengetahui tentang dia perilaku kasar ataupun perangai yang tidak elok, tapi di sini ada pengajaran kerana Nabi SAW akan menunjukkan bagaimana bagaimana untuk berinteraksi dengan orang-orang yang diistilahkan sebagai jahat, yang dibenci oleh masyarakat. Jadi tujuan Nabi SAW ini untuk menunjukkan bagaimana kaedah dalam berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Baik, di sini Nabi SAW telah menyebutkan pada Aisyah radhiyallahu anha tentang ni lelaki ni datang ni orangnya seperti ini. Lalu tentu sudah ada di persepsi kotak pemikiran Aisyah radhiyallahu anha, orang yang kasar, orang yang jahat ini tentu Nabi SAW akan melayan dengan cara yang sesuai dengannya. Tetapi apabila dia masuk dan kemudian Nabi SAW melayaninya di luar jangkaan, Nabi SAW tidak bercakap dengan cara merendahkan dia, atau dalam keadaan marah, atau dalam keadaan menunjukkan wajah yang tidak mesra. Tetapi Nabi SAW melayannya dengan bercakap lemah lembut dengannya, dengan cara yang terbaik, walaupun orang tersebut adalah orang yang terburuk dari sudut akhlak dan tingkah lakunya. Lalu bila dia telah selesai berurusan dengan Nabi SAW, bertamu tadi, lalu dia keluar. Lalu Aisyah radhiyallahu anha tanya, tadi engkau beritahu orang itu seperti itu, tapi engkau layan dengannya dengan cara yang sangat lembut. Kenapa? Kenapa tak berbicara melayan dia sesuai dengan tingkah laku dan perangai dia itu? Orang yang kasar dilayan dengan kasar. Lalu kata Nabi SAW, wahai Aisyah, sesungguhnya manusia yang paling jahat ialah orang yang dibiarkan oleh orang lain kerana mengelak diri daripada kejahatan atau kekejiannya. Ini satu akibat nasib orang yang jahat. Orang yang jahat, orang benci, orang tak suka bersama dia, betul kan? Kecuali orang yang jahat juga perangai macam dia, macam gangster, yang kawan dengan dia gangster juga. Tapi orang-orang baik-baik tak mahu berkawan dengan mereka itu. Jadi di sini Nabi SAW bermuamalah dengan cakap lembut dengan orang seperti ini, orang jahat, supaya apa? Supaya orang tersebut turun egonya, terkesan hatinya dengan kelembutan. Sebab orang-orang seperti ini, orang jahat, egonya tinggi. Dia nak orang ikut cara dia, dengar katanya. Jadi Nabi SAW sangat bijaksana dalam melayani orang itu. Satu, menolak mudarat daripada kejahatan orang tersebut, dengan melayan dengan cara terbaik. Bayangkan kalau Nabi SAW melayannya dengan cara yang terburuk, kasar dan seumpamanya,
Apa akibatnya? Orang tersebut akan mengambil kesempatan di situ. Ya, nanti barangkali dia keluar daripada rumah Nabi SAW, dia akan menceritakan keburukan-keburukan Nabi SAW. Ya, contoh bahasa kita beginilah. Ya, contoh. Kalau nak analogi zaman sekarang, ustaz apa? Kasar bukan main. Kata ustaz ahli agama, tapi melayan orang. Ya, seolah-olah macam dia baik sangat. Ahli syurga lah dia tu kononnya. Sampai begitu. Jadi Nabi SAW layan tu maknanya tidak ada celah untuk dia memburukkan Nabi SAW. Ya, maka dia rasa luar biasa pelayanannya. Jadi tentu ini bila dia balik kepada kumpulannya, geng dia tak akan menceritakan keburukan. Dia kata, kau tahu tak tadi, ustaz tu Masya Allah layan aku bukan main lagi. Tak sangka orang jahat seperti aku ni mendapat layanan seperti ini. Tidak seperti yang dilakukan oleh masyarakat terhadap diriku. Dengan asbab cara pelayanan itu akan memberikan faedah. Mungkin akan lunak hatinya, lembut hatinya, dia akan berfikir kembali atas sikapnya. Ya, jahat-jahat aku ni pun orang layan aku dengan terbaik. Barangkali asbab itu dia menyesal dan dia berubah menjadi orang yang baik-baik, orang yang soleh. Masya Allah, sungguh indah ni hadis ini. Ya, baik, hadis yang seterusnya, yang panjang. Hadis yang ke 351. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن الأبلي قال أنبأنا رجل من بني تميم من ولد أبي حالة زوج خديجة ويكنى أبا عبد الله عن ابن أبي حالة عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال قال الحسين رضي الله عنهما سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجيه ولا يخيب فيه فلترك نفسه من ثلاث المراء والإكثار وما لا يعنيه وترك الناس من ثلاث كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير فإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ حديثهم عنده حديث أولهم يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه ويصبر للغريب على جفوة في منطقه ومسألته حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. Baik. Ini adalah hadis yang ke-9 dalam bab ini. Dan hadis ini menjelaskan tentang peribadi Nabi SAW secara agak komprehensif. Dan hadis ini sebenarnya mirip seperti hadis yang telah kita ambil faedah pada bab tentang tawaduk Nabi SAW, iaitu hadis yang ke-336. Juga daripada Al-Hasan, bagaimana dia bertanya kepada iaitu Hindun bin Abi Halah radhiyallahu an tentang sifat-sifat Nabi SAW. Kemudian begitu juga daripada Al-Husain radhiyallahu an, dia bertanya kepada ayahnya iaitu Ali radhiyallahu an. Baik, kita bacakan hadis ini dalam versi yang sedikit berbeza. Jadi hadis ini diriwayatkan daripada Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Beliau berkata Al-Husain radhiyallahu an menceritakan, aku telah bertanya kepada bapaku iaitu Ali radhiyallahu an tentang cara pergaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersama dengan orang-orang yang bersamanya. Jadi nak tahu bagaimana Nabi SAW ketika bersama dengan para sahabat,
dengan sesiapa saja, bagaimana cara Nabi SAW bergaul. Lalu beliau menjawab, Rasulullah SAW ialah seorang yang mesra. Apa makna mesra? Mesra, peramah. Dan tentunya bila mesra dan peramah ni maknanya mudah didekati. Dan tentu bentuk wajahnya adalah wajah yang ceria, senyum, menunjukkan, memberikan perhatian, dan wajahnya mengundang. Mengundang apa? Iaitu melayan dengan cara yang terbaik. Lemah lembut akhlaknya. Nabi SAW bukan orang yang kasar sebagaimana yang disebutkan sebelum ni. Lemah lembut. Cepat mengasihani dan bertolak ansur. Ini sifat-sifatnya maklum ni. Kita semua mengetahui. Tak perlu perincian. Bukan seorang yang buruk perangainya, tidak kasar dan keras hati. Maknanya pendengar yang baik, open minded. Begitu. Tidak berkeras dengan pendapatnya. Terutamanya bila Nabi SAW berbicara dalam urusan dunia. Betul kan? Ketika Nabi SAW bermusyawarah bersama para sahabat, kita nak perang ni, nak bertahan di Madinah ke kita nak keluar daripada Madinah? Contoh peperangan Khandaq tu contoh. Bincang-bincang kita keluar. Dan begitulah seterusnya di lain-lain tempat. Tidak pernah bertempik, menengking, meninggi suara, menjerit dan sebagainya. Bercakap kotor, tu. Mulutnya tak pernah mengeluarkan, lisan Nabi SAW tak pernah mengeluarkan perkataan-perkataan yang menghiris hati, ataupun perkataan-perkataan yang keji. Mencela sesiapa, Nabi SAW tidak pernah mencela seseorang pun. Dan bersikap bakhil. Nabi memang seorang yang sangat pemurah. Apa yang tidak disukainya dibuat oleh baginda seolah-olah tidak melihatnya. Kalau ada orang buat benda-benda yang barangkali tak elok, Nabi SAW seolah tak nampak. Sebab apa? Nak jaga aib orang itu. Orang yang berharap kepadanya, baginda tidak akan menjadikannya putus asa dan tidak akan mengecewakannya. Nabi SAW, bila orang berharap, Nabi pasti akan berusaha untuk memenuhinya. Ada 3 perkara yang baginda SAW akan menjauhkan diri daripadanya. Ni 3 perkara. Iaitu, yang pertama, bertengkar. Nabi SAW tidak akan bertengkar. Banyak bercakap dan melakukan perkara yang tidak penting baginya. Ni 3 perkara yang Nabi SAW tak pernah lakukan sepanjang hidup. Berbeza dengan kita. Kita ni pantang sikit nak bertengkar, nak berkelahi. Benda kecil pun, benda remeh pun berkelahi. Sampai anggap benda tu terlalu besar. Akhirnya mendatangkan mudarat. Banyak cakap tak berhenti, bangun-bangun subuh sampai ke malam. Cakap tak berhenti. Istilahnya apa? Kalau orang perempuan beleti. Masya Allah. Kemudian tidak melakukan perkara yang tidak mendatangkan faedah. Berbanding orang di zaman sekarang banyak melakukan perkara tak berfaedah. Membazir masa, habiskan masa di kedai kopi, habiskan masa di depan handphone, habiskan masa di tepi-tepi jalan, habis masa pergi shopping, habis masa tiba-tiba maghrib dah, malam dah. Baik. Kemudian ada 3 perkara yang Nabi SAW tidak akan melakukannya pada orang lain, pada orang ramai. Apa dia? Tidak akan mencela sesiapa pun di hadapannya. Tidak mengaibkannya di belakangnya. Duduk belakang-belakang, gosip-gosip orang. Nabi SAW tak melakukannya. Dan tidak mencari-cari keburukan. Tu cari-cari keburukan. Duduk sama-sama kawan-kawan. Tu. Kau tahu dia tu. Sebut macam-macam. Baik, baginda bercakap. Baginda SAW tidak akan bercakap melainkan dalam perkara yang diharapkan mendapat pahala daripadanya. Maknanya apa saja tutur bicara yang keluar daripada lisan Nabi SAW, semuanya adalah kebaikan. Jadi banyak pelajaran penting untuk kita ni, supaya mencontohi Nabi SAW ni. Perkara yang baik dicontohi, perkara yang buruk ditinggalkan. Apabila baginda SAW bercakap, semua orang yang hadir bersamanya akan menundukkan kepala. Maknanya apa? Beri perhatian. Ini kaedah komunikasi. Bila berbicara, beri tumpuan. Sesiapa yang bercakap di hadapan baginda SAW, yang lain-lainnya akan senyap dan memberi perhatian, sehinggalah Nabi SAW selesai bercakap. Ini hormatnya para sahabat terhadap
Nabi SAW ketika bermajlis dengannya. Dan memang itu yang sepatutnya. Ya, dalam berbicara, seseorang berbicara, yang lain hendaklah memberikan perhatian. Supaya apa yang disampaikan itu didengari dengan jelas. Baik. Baginda akan bersabar dengan orang asing. Ya. Dan berdepan dengan sikap kasar dan kurang adabnya ketika bercakap dan bertanya soalan atau meminta sesuatu hingga sahabat-sahabatnya suka membawa orang-orang asing datang. Ini orang asing ni siapa? Orang-orang Arab Badui yang datang daripada pendalaman, datang ke bandar. Datang ke bandar mana ni? Madinah. Yang biasa orang Arab Badui ni, di antara keistimewaan mereka itu yang tidak ada pada para sahabat Nabi SAW adalah mereka tak malu untuk bertanya pada Nabi SAW. Para sahabat malu nak tanya soalan-soalan. Ya. Kerana apa? Hormatnya, segannya pada Nabi SAW. Ya. Tetapi orang Arab Badui kalau dia datang, langsung dia tanya. Dan soalan-soalan orang Arab Badui ini biasanya soalan-soalan yang sangat bagus, cemerlang. Sehingga para sahabat dapat mengambil manfaat banyak daripada soalan-soalan mereka itu. Ya. Jadi ini adalah satu faedah. Jadi Nabi SAW, ya walaupun mereka kasar dan sebagainya, Nabi SAW mengetahui orang kampung. Ya, bukan orang bandar, dia bawa tradisi dia. Walaupun mereka nampak kasar, tapi mereka adalah orang yang terus terang. Maknanya jujur dalam berbicara. Jadi Nabi SAW melayani mereka dengan cara yang terbaik. Ya, sebagaimana sebelum kita sebut orang Badui kencing ke masjid Nabi SAW. Panggil dia begitu. Ya. Kadang-kadang dia datang pada Nabi SAW, langsung saja tanya. Ya. Jadi Nabi SAW memberikan jawapan. Contoh, ada seorang lelaki datang, tanya pada Nabi SAW. Aku solat, aku puasa, ya, aku halalkan yang halal, aku haramkan yang haram. Adakah aku masuk syurga? Tanya soalan begitu terus. Lalu Nabi SAW, ya. Tu. Kamu istiqamah di atas itu, masuk syurga. Dia pun berlalu. Tak banyak dia datang tanya soalan, selesai pergi dia. Ya. Tak ada nak bantah-bantah. Maknanya dia berpuas hati dengan soalan dia. Maknanya dia datang dalam keadaan persiapan. Jumpa tu guru tu dah ada soalan dah nak tanya. Jadi soalan-soalan mereka itu sangat bernas. Barangkali bagus juga dihimpun buku-buku yang memuatkan ya soalan-soalan yang diajukan oleh orang-orang Arab Badui pedalaman pada Nabi SAW. Bagus juga. Ya, ada lagi beberapa hadis yang lain. Masya Allah. Kemudian lanjut, Nabi SAW tidak menerima pujian, ya, daripada siapa pun, melainkan daripada orang yang sepadan. Ya. Tu. Maknanya apa? Nabi SAW, kalau pujian itu maknanya setara dengan apa yang dilakukan, maka itu diterima. Sebab pujian sesama manusia dibenarkan. Tetapi jangan melampaui batasan. Ya. Hakikatnya pujian itu semuanya kembali kepada Allah. Ya, puji itu macam mana? Syukur, terima kasih. Ya. Dan itu memang adab yang tinggi. Berterima kasih terhadap orang lain itu tanda syukur. Sebab itu Nabi SAW bersabda, "Man la yashkurun nas, la yashkurullah." Orang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, sungguh dia tidak bersyukur pada Allah. Maknanya apa? Terima kasih. Ya. Di atas pertolongan, bantuan, ya, pemberian dan sebagainya. Ya, itu menandakan sebenarnya kita bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan dia sebagai asbab untuk kita meraih ya perkara-perkara yang mendatangkan manfaat. Ni. Jadi kemudian baginda SAW tidak akan memotong percakapan sesiapa pun yang sedang bercakap dengannya, kecuali kalau dia melampaui batas, maka Nabi SAW akan memintasnya untuk menegahnya. Nampak tak? Ini contoh dalam komunikasi juga. Baik, teruskan Syakir. Ya, hadis ini maknanya ya, dia menjelaskan dirinya sendiri. Cuma kita tambah sikit-sikit saja penjelasan. Hadis yang ke-352. Qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdul Rahman bin Mahdi qala hadatsana Sufyan an Muhammad bin Munkadir qala sami'tu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yaqul su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu faqala la. Baik, hadis ini adalah hadis yang pendek. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan tidak pernah sekalipun dimintakan sesuatu daripada Rasulullah SAW, lalu baginda SAW menjawab tidak. Ya, ini menunjukkan betapa Nabi SAW tidak pernah menghampakan harapan
ya, atau permintaan seseorang kepadanya. Ya. Jadi Nabi SAW walaupun di rumahnya tidak ada apa-apa, ya, bila orang datang meminta sesuatu, Nabi SAW menjawab tidak, itu bermakna apa? Dalam dua jurusan. Tidak maknanya untuk menjelaskan ya tidak ada apa-apa di rumah Nabi SAW. Ya, bukan Nabi tak nak bagi, tapi tak ada apa-apa. Faham? Yang keduanya, Nabi SAW jika tidak ada apa di rumahnya, Nabi SAW akan mencari jalan bagaimana untuk memenuhi keperluan orang yang datang kepada Nabi SAW. Sebagaimana kita telah sebut sebelum ini tentang keadaan rumah tangga Nabi SAW dari sudut makan minum. Ya, betapa sulitnya Nabi SAW. Ya, sehingga pernah datang seorang ya yang dalam keadaan kesulitan, kepayahan, maknanya kelaparan. Lalu dia datang ke rumah Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bertanya kepada isteri-isterinya. Ya, isteri-isterinya, ada tak apa-apa makanan untuk diberikan pada orang tersebut? Lalu isterinya mengatakan apa? Tidak ada kecuali air saja. Jadi orang lapar. Jadi tanya pula isteri lain. Tak ada juga. Ia menunjukkan betapa miskinnya Nabi SAW dan ahli keluarganya. Zuhud. Tidak ada makanan, yang ada minuman. Lalu Nabi SAW bertanya kepada para sahabat. Lalu datang seorang lelaki Ansar. Dia menawarkan, aku akan memenuhi keperluan dia. Bawa balik ke rumah. Dan boleh rujuk. Ya, bagaimana dia juga ada orang yang susah. Ya, makanannya untuk dia dan anak-anak. Lalu apa dia buat? Bila dia menyediakan makanan di malam hari, ditidurkan dulu anak-anaknya. Kemudian ketika tetamu itu masuk, dipadamkan lampu seolah-olah mereka makan bersama. Padahal dia tak makan. Bagi makan pada orang yang kesulitan tadi. Bila dah selesai, ya, maka orang tu pun meninggalkan rumah si Ansar itu. Ya, lalu ketika perintah itu dikhabarkan kepada Nabi SAW, Nabi senyum, Nabi gembira di atas perlakuan orang tersebut melayani tetamu. Itu bagaimana mereka mengutamakan orang lain daripada diri mereka. Inilah betapa berhasilnya tarbiyah Nabi SAW terhadap para sahabatnya, iaitu dalam hal mengutamakan orang lain yang lebih memerlukan. Kita tak. Kita utamakan kita dulu. Walaupun apa yang ada itu melebihi keperluan kita. Contoh, dalam bersedekah, kedekut bukan main kita. Biasanya bagi apa yang kita tak nak. Makanan yang tak habis, dia baru beri pada orang. Ya, patutnya beri makanan yang di awal itu. Contoh macam orang berniaga, betul kan? Makanan tak habis baru nak bagi pada masjid. Air yang jual tak habis tu baru nak pergi masjid. Patutnya yang di awal perniagaan kamu tu, kamu dah buat bahagian khusus. Ini untuk masjid, pergi hantar. Adapun kalau berniaga dan tidak habis, itu urusan lain. Ini cara bersedekah yang tak betul. Iaitu apa yang kita tak mahu baru nak bagi pada orang. Kalau berniaga tadi habis, langsung tak bagi. Maknanya niatnya sendiri, tindakannya salah. Jadi, wahai orang yang berniaga, jika kamu ingin bersedekah, jangan bersedekah apa yang tak habis dari jualan kamu tu. Ya. Apa yang baru kamu nak mulakan perniagaan itu, kamu letakkan dah bahagian. Ini 5% siap-siap. Ya, berikan kepada orang yang memerlukan atau kepada masjid dan seumpamanya. Ini adalah akhlak yang sangat agung. Ya. Dan Nabi SAW, di antara perkara yang Nabi SAW tak hampakan sama sekali adalah ketika para sahabat Nabi SAW datang membuat permohonan. Permohonan apa? Agar didoakan untuk mereka. Ini cepat Nabi SAW doakan. Dan beruntung orang-orang yang datang pada Nabi SAW memohon doa pada Nabi SAW. Ya. Dan beberapa kes contoh, ya, mereka adalah termasuk orang yang sangat beruntung. Beruntung dengan apa? Syurga. Ini orang yang cerdas. Kerana keberadaan Nabi SAW itu adalah satu peluang yang tak boleh dilepaskan begitu saja. Ya, kita lihat salah satu hadis tentang orang-orang yang benar tauhidnya ketika Nabi SAW menyampaikan hadis tentang orang yang masuk syurga. Bila hisab, bila azab. Ya, hadis ketika mana Nabi SAW menyebutkan, ya, nanti akan ada orang di negeri akhirat, ya, iaitu daripada 70,000 orang. Mereka itu akan masuk syurga, ya, tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, kemudian Nabi SAW setelah menjelaskan perkara itu, Nabi pun masuk dalam rumahnya. Kemudian para sahabat yang ada setelah mendengar itu bertanya-tanya, siapa tu yang masuk, termasuk dalam 70,000 itu, yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab? Maknanya senang tak laluan dia? Langsung masuk je. Padahal orang-orang yang lain semuanya kena tunggu turn, nak dihisap amalan masing-masing. Macam kita berbaris lah. Berbaris untuk satu urusan, panjangnya lah, ya Allah. Ya.
1 kilometer per jam. Kita duduk yang paling belakang sekali. Ini tiba-tiba datang satu orang, dah lah lambat. Tiba-tiba tak beratur pun, terus masuk je, lepas je. Nikmat tak? Itu di dunia, ni di akhirat lagi nikmat. Lalu Nabi SAW sebut mereka adalah orang yang masuk ni syurga tanpa hisab adalah, iaitu mereka adalah orang yang humul ladina la yastarfun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Inilah ciri orang yang masuk syurga tanpa hisab, iaitu orang yang tidak minta diru'yah, tidak minta supaya lukanya ditempel dengan besi panas al-kail, dan tidak melakukan tatayur, ramal nasib. Dan mereka ini adalah orang yang sepenuhnya bertawakal kepada Allah. Bila diuji dengan apa pun, dia tak minta untuk disembuhkan kalau dia kena sakit dan sebagainya. Ini orang tahap tertinggi dalam bab yang berkaitan dengan tawakal. Setelah Nabi SAW sebut begitu, maka faqama Ukasyah. Faqama Ukasyah Ibnu Mihsan faqal. Lalu setelah Nabi SAW selesai saja sebut ciri-ciri orang yang masuk syurga tanpa hisab itu, bangun salah seorang sahabat Nabi SAW. Nama dia siapa? Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu an. Lalu dia berkata, faqal ud'ullah an yaj'alani minhu. Ya Rasulullah, mintalah kepada Allah supaya menjadikan aku termasuk dalam golongan mereka. Minta doa, ya Rasulullah, untuk aku ni, aku nak masuk dalam kelompok tu. Qal anta minhum. Kamu termasuk di golongan itu. Immediately Nabi SAW respon, kamu dapat. Untung tak Ukasyah? Dalam ramai-ramai yang mendengar tu, dia yang pertama very responsive. Ini yang penting ni. Orang yang cerdas, guna kesempatan. Sebab itu adalah peluang keemasan yang tidak akan datang lagi barangkali. Langsung saja bangkit dengan keberaniannya, minta straightforward pada Nabi SAW. Dan Nabi SAW langsung saja membalas, anta minhum. Kamu di sisi mereka itu, masuk dalam kumpulan 70,000. Kemudian summa qama rajulun akhar faqal ud'ullah ayyaj'alani minhum. Kemudian ada pula orang lain pun, Ukasyah dapat kundak jugalah. Bagus, minta seperti yang dia minta tadi. Tapi apa kata Nabi SAW? Faqal sabaqaka biha Ukasyah. Nabi SAW tak menolak, tak menafikan, tak kata kamu tak termasuk. Tapi Nabi SAW kata apa? Engkau telah didahului oleh Ukasyah. Bukan bermakna Nabi SAW tak doakan dia. Ini kebijaksanaan Nabi SAW. Kalau Nabi SAW doakan untuk dia juga, nanti beratur semua, suruh doa satu-satu. Tu. Nabi SAW seorang yang sangat bijaksana. Jadi beruntunglah Ukasyah radhiyallahu an, yang langsung menggunakan kesempatan itu minta. Sebab mereka mengetahui bila Nabi SAW diminta sesuatu, Nabi SAW pasti akan memenuhinya. Dan ini adalah permintaan yang lebih agung daripada permintaan, iaitu keperluan keperluan dunia. Kerana ini adalah mendapat nikmat di negeri akhirat. Baik, kita bagi contoh kedua. Bagaimana Nabi SAW bila diminta kepadanya pertolongan, permohonan, Nabi SAW langsung saja memperkenankannya. Baik, tentang kisah seorang wanita yang menjadi ahli syurga. Tadi Ukasyah radhiyallahu an, ahli syurga dia, sebab masuk syurga tanpa azab, tanpa hisab. Baik, ala ukhbirukum binisaikum min ahli jannah. Satu hari Nabi SAW berkata, dan yang meriwayatkan itu adalah Anas bin Malik radhiyallahu an. Mahukah kamu aku beritahukan tentang para wanita kamu yang akan menjadi ahli syurga? Para sahabat sudah tentu akan menjawab. Qalu bala ya Rasulullah. Maka para sahabat pun menjawab, mau ya Rasulullah. Bahkan kami nak tahu siapa mereka tu. Lalu Nabi SAW menyebutkan, bukan hadis ni, salah, hadis yang lain. Hadis yang lain iaitu dari Atha, iaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ala urika imra'atan min ahli jannah. Mahukah engkau kutunjukkan seorang wanita calon penghuni syurga? Hadis lain hadis tadi yang tak berkaitan dengan permohonan, tapi itu menjelaskan tentang keadaan. Yang ini tentang permohonan seorang pada Nabi SAW. Qultu, lalu aku berkata, yang ini Atha radhiyallahu anhu, bala, mau. Qala, bahkan mau. Lalu hazihil mar'atus sauda atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam
atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat. Ya. Ibnu Abbas berkata, wanita berkulit hitam ini pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia berkata, ya, hazil mar'atus sauda. Wanita perempuan hitam ni. Ya. Kalau perempuan hitam biasanya apa? Orang-orang Badui ataupun orang-orang yang datang dari Habasyah. Ya. Hamba abdi. Ya. Faqalat. Nah, sampai sekarang ada. Pergi umrah, ramai dia. Peniaga tepi jalan secara haram. Dikejar oleh majlis bandaraya Mekah. Cabut lari dia. Cepat sekali dia. Ya. Murah. Pandai pula cakap Melayu. Orang kita pun pergi beli. Ya, tak boleh. Larang. Sebab apa? Dia berniaga secara haram. Kalau dia tak ada haram. Masya Allah. Yang kita pergi beli pula. Ya, haram juga jadinya. Sebab apa? Dia melanggar undang-undang. Kita pergi sokong dia. Dah lah mengganggu lalu lintas. Jadi kena tahu ni, kena ada ilmu. Orang kita pantang murah sikit, dia pun nak beli lah. Tu. Ya. Lalu, ya, wanita berkulit hitam itu pernah mendatangi Nabi SAW, lalu dia berkata, faqalat, inni usra'u wa inni atakasyafu fad'ullah li. Aku ni adalah seorang yang menderita penyakit epilepsi. Ya, epilepsi ni adalah penyakit, ya, ayan maksudnya. Macam orang apa tu? Kalau dia yang bermulut tu, kalau dia tak sedar tu, penyakit sawan. Tu. Ya, bila dia kena penyakit tu, dia dah hilang kewarasan, lupa, tak tahu apa yang buat. Ya. Tu. Dan aku khawatir apabila aku terkena penyakit tu, ya, akan tersingkap auratku. Memang bila dia sedar, histeria. Bukan, kadang dia jatuh. Epilepsi tu ayan, maknanya dia ada masalah dari segi dua jurusan. Sama ada kesurupan jin ataupun dia ada apa, spark dalam minda dia. Otak dia tak boleh terkawal, dia luar kawalan. Baik. Maka berdoalah kepada Allah agar menyembuhkanku. Dia minta pada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya doalah pada Allah, aku dah lama dah sakit macam ni. Ya, bila aku sakit ni, maka aku dah tak sedar, kemudian terbuka aurat aku. Ya, dua benda dia sebut. Satu, sakit yang dia deritai, dan maruah dia. Ya. Malu, betul kan? Terbuka aurat. Padahal dia dimaafkan, betul kan? Sebab terbuka aurat bukan sengaja, tak sedar. Ya. Lalu Rasulullah SAW pun bersabda, in syi'ti sabarti walakil jannah. Jika engkau bersabar, jika engkau hendak, ya, kalau engkau sabar, engkau dapat syurga dengan sakit tu sebagai ujian. Betul kan? Allah ampunkan dosa, Allah beri pahala. Itu maksudnya. Kemudian Nabi SAW sebut yang kedua, sesuai dengan permintaan dia. Wa in syi'ti da'autullaha an yu'afiyak. Ya. Tapi jika engkau mahu, aku berdoa. Ya, seperti mana permohonan kamu tu, maka Allah akan menyembuhkanmu. Jadi Nabi SAW bagi pilihan. Ya, asal datang nak minta disembuhkan sakit dia tu, Nabi SAW dia bagi tawaran yang kedua, iaitu kamu bersabar terhadap sakit kamu itu. Lalu faqalat, lalu kata wanita hitam tu, inni atakasyafu fad'ullah li an la atakasyaf fada'alaha. Ya, lalu wanita tu pun berkata, ya radhiyallahu anha, aku akan bersabar asal tu nak minta doa supaya disembuhkan. Tapi Nabi SAW bagi pilihan. Ni seorang wanita yang cerdas ni. Ya, walaupun dia budak hitam ya, wanita hitam. Ya. Sebab Nabi SAW kata, sebab apa dia pilih bersabar? Sebab ganjarannya syurga. Ya. Diberi pilihan sembuh dengan syurga, dia lebih pilih syurga. Padahal syurga tu jauh lagi. Sakit tu sekarang. Ya. Kemudian dia berkata lagi, yang lebih menakjubkan lagi tentang wanita ni, apa dia kata? Ya, sesungguhnya aku khawatir apabila aku sampai tersingkap auratku ketika sakit tu, maka berdoalah agar aku tidak, ya, tersingkap, ya, aurat aku. Lalu Nabi SAW pun mendoakannya. Jadi Nabi SAW doa untuk dia dua. Satu, masuk syurga dengan kesabaran dia. Yang kedua, terjaga aurat. Ini pelajaran yang sangat besar daripada hadis ini. Pukulan yang paling keras terhadap para wanita. Dalam keadaan sihat pun buka aurat. Ni tengok ni wanita ni.
Ya, dia sakit, terbuka aurat pun dimaafkan, bukan dia sengaja. Ya. Ini sebagai peringatan keras, malu pada seorang wanita yang sakit di luar sedar, terbuka aurat masih lagi. Ya, sangat prihatin terhadap auratnya. Dia tak mahu auratnya terbuka, padahal dia diampuni, bukan kerana kesengajaan dia. Bandingkan dengan sebagai wanita muslimah yang membuka auratnya ke sana kemari. Ya, sungguh ini satu perbuatan yang sangat tercela. Ya, sungguh mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang seterusnya 353. Syakir. قال حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم القرشي المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. Baik, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Rasulullah SAW merupakan seorang yang paling pemurah dengan kebaikan. Baginda SAW menjadi lebih pemurah lagi pada bulan Ramadan, sehingga berakhir bulan di mana malaikat Jibril alaihissalam datang dan membentangkan Al-Quran padanya. Apabila Jibril alaihissalam bertemu baginda SAW, Rasulullah SAW menjadi lebih pemurah dengan kebaikan daripada angin yang bertiup. Ya, dan ini adalah hadis yang sering kita dengar pada bulan Ramadan, menunjukkan betapa dermawannya Nabi SAW. Ya, Nabi SAW mengajar kita jangan jadi orang yang kedekut, jangan jadi orang bakhil. Ya, khususnya terutamanya dalam bulan Ramadan. Hendaklah kamu lebih dermawan, kerana bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik, hari yang terbaik. Ya, pahala dilipat gandakan yang berkaitan dengan puasa dan juga amalan-amalan sangat digalakkan. Sebab apa? Bulan Ramadan bulan tarbiyah, bulan tazkiyatun nafs. Ya, untuk kita, ya, di mana bulan kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan ketaatan. Selain bulan Ramadan sulit. Sebab apa? Syaitan tu dah lepas, bebas. Ya, bulan Ramadan dia diikat, ditahan. Maka jika bulan Ramadan tidak boleh melakukan kebaikan, menjadi seorang yang pemurah, lebih sulit untuk menjadi pemurah daripada selain bulan Ramadan. Jadi belajarlah untuk menjadi seorang yang sentiasa suka memberi. Ya, memberi dengan prinsip tidak berharap. Memberi, ya, give and forget. Ya, beri, lupakan. Ya, bagi dan lupakan. Jangan mengungkit. Ya, ada orang dia memberi tapi dia mengungkit. Tu tak sedar diri, dulu susah merempat, aku yang tolong dia. Ya, tak sedar diri. Habis, disqualified amalan. Ya, beri dan lupakan. Ingat kaedah. Ingat jasa orang pada kita selama-lamanya. Selagi hayat di kandung badan, ingat jasa orang pada kita. Ya, tapi yang lebih penting adalah iaitu lupakan jasa kita pada orang lain. Tu nak tutup pintu ungkit, batal habis amalan. Tapi ingat jasa orang pada kita sebagai tanda syukur, supaya kita jadi orang yang tawaduk, jadi orang yang sedar diri, jangan jadi sombong. Ya, kita jadi seperti hari ini disebabkan oleh jasa orang, betul kan? Kita jadi orang yang berjaya dalam kehidupan, jadi engineer, jadi doktor, jadi ustaz, jadi tok guru. Ya, jasa siapa ni? Bukan automatik kita lahir jadi seperti itu, tak. Jasa guru-guru. Ya, jasa orang lain pada kita banyak sekali. Guru tadika kita, ya, guru sekolah rendah kita, guru sekolah menengah kita, guru di universiti, ya, ibu bapa, masyarakat, kawan. Waktu kita study group tu, sebab dia mengajar kita, kita duduk cemerlang. Dia tak cemerlang, kita pula yang cemerlang. Padahal dia yang ajar kita. Jadi apa yang nak dibanggakan? Apa yang nak disombongkan? Maka jadilah seorang hamba yang bersyukur. Nampak? Nabi SAW, wa ana abdan syakura, wa ana akuna abdan syakura. Nabi SAW bagi tunjuk contoh. Ya, apakah tidak aku patut jadi seorang hamba yang bersyukur? Bersyukur adalah menghargai jasa orang lain. Ya, dan bila mengingat jasa orang lain, jadilah kita seperti mereka. Maka kita juga jadi seorang yang pemurah. Ya, pemurah bukan hanya dalam bentuk, ya, perkara yang boleh dirasa, yang boleh ditangkap dengan ni, tapi juga menerusi memberi dari sudut berkongsi pengalaman, ilmu, kemahiran, pengetahuan dan seumpamanya. Baik, teruskan. Hadis yang ke-354.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن غريب عن أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. Baik, hadis ini diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia menceritakan Rasulullah SAW tidak menyimpan apa-apa makanan untuk hari esok. Kita dah belajar sebelum ini tentang bab ya makanan Nabi SAW. Nabi seorang yang zuhud. Ya, kenapa Nabi SAW ya seperti ini keadaannya? Sebab Nabi SAW adalah seorang Rasul yang mencapai puncak tawakal yang tidak ada bandingannya. Nabi tak risau apa yang tiada esok. Nabi tak risau ke depan ni. Ya, Nabi SAW yang risau sekarang. Ya, kerana rezeki itu Allah pasti akan jamin. Ya, kalau tidak ada rezeki dari sudut makan minum, Nabi SAW berpuasa. Tapi Nabi SAW menghargai rezeki yang lain, betul kan? Jadi bila manusia mencapai satu tahap di mana keperluan hawa nafsu itu dapat dihindarkan, ya, dia boleh menerima seadanya, maka sungguh dia telah mencapai makam seorang hamba yang sungguh ya sangat-sangat bertakwa kepada Allah. Jadi ini adalah keistimewaan Nabi SAW. Ya. Adapun untuk keluarga Nabi SAW, ya Nabi SAW beri kelonggaran. Tetapi ini untuk khusus Nabi SAW, ya Nabi tidak menyimpan apa-apa makanan untuk hari esok di rumahnya. Apa yang ada pada hari itu diselesaikan. Bahkan apa yang ada di tangan Nabi SAW, pemberian daripada orang-orang, Nabi SAW hari itu juga habiskan. Dibagi pada semua orang. Nampak tak? Ya, sebab Nabi SAW sering juga menerima pemberian daripada sama ada daripada para sahabat atau orang-orang lain. Contoh dalam hadis sebelum ni, Nabi SAW menerima hadiah daripada negara Bahrain menerusi para sahabat yang pulang, iaitu emas. Ya, kemudian Nabi SAW segera memberikan pada orang-orang yang layak menerimanya. Masya Allah. Teruskan. Hadis 355. قال حدثنا هارون بن موسى ابن أبي ألقمة المديني قال حدثني أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا جاءني شيء قضيته. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله قد أعطيته قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه. فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه البشر لقول الأنصاري ثم قال بهذا أمرته. Hadis diriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan seorang lelaki datang bertemu Rasulullah SAW dan meminta daripada baginda SAW agar memberinya sesuatu. Lelaki datang jumpa Nabi minta sesuatu. Lalu Nabi SAW menjawab, tidak ada padaku apa-apa. Nabi SAW tak ada apa-apa. Terus terang saja. Akan tetapi belilah atas namaku. Ya. Kamu nak apa? Pergi beli atas nama aku. Ya, kita kadang orang minta ada, saya tak ada duit lah. Dia mengeluh, tak ada duit. Padahal duit banyak. Ya, ada orang penyakit seperti itu. Dia tak tahu apa yang dia hendak, dia inginkan. Ya. Contoh orang datang ke rumahnya minta tolong, nak minta pinjam. Pinjam pun tak banyak, 200 saja. Dia minta maaf lah, saya tak ada duit lah. Yang ada pun sikit. Padahal dalam bank dia ada 20,000. Ni penyakit, ni berbohong nama dia. Bencana bahaya besar dia cakap begini. Sekejap lagi 20,000 tu hilang. Ya. Dapat di scammer. Sebab menipu. Allah, kadang-kadang Allah balas tu cash. Dan bagi pengejaran. Pertama, jangan menipu. Yang kedua, penuhilah kehendak orang yang berhajat. Ya. Nampak betul dah memang dia sangat berhajat. Datang rumah kita. Ya. Kita tengok wajah dia betul keikhlasan. Susah betul dia sulit. Bagi. Ya. Itu contoh. Baik. Apa Nabi SAW lakukan? Padahal Nabi SAW tidak ada apa-apa. Tapi Nabi SAW seperti biasa sifatnya akan cari jalan untuk membantu. Tidak boleh dilakukan oleh Nabi SAW, Nabi akan cari orang lain. Atau jika Nabi SAW ada alternatif lain, Nabi SAW akan lakukan seperti ini. Nabi kata apa? Nabi SAW, belilah atas namaku.
Nanti jika ada sesiapa yang datang kepadaku, yakni yang minta bayaran, akan aku bayar padanya. Aku jamin bagi kamu, kamu pergi beli apa yang kamu nak, keperluan kamu, ya, kemudian bagi tahu atas nama aku berhutang. Nanti aku akan bayarkan. Sebab Nabi SAW, ya, di kesempatan-kesempatan lain ada nanti orang akan memberikan sesuatu, betul kan? Dengan itu adalah untuk Nabi SAW membayar. Ya, atau ada nanti sahabat Nabi SAW yang akan tolong bantu. Kemudian, ya, lalu Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, engkau telah memberi kepadanya sebelum ini. Oh, rupanya lelaki itu bukan pertama kali, sebelum ni pun macam tu juga pernah datang nak minta. Nabi SAW buat begitu. Ya. Orang yang suka minta, dia suka minta itu bukan sengaja. Sebab terpaksa, orang susah, betul kan? Orang miskin, tidak ada apa-apa, memang dia kena minta. Dia dah usaha barangkali, tapi itulah kemampuannya. Sebab itu Islam ada jalan untuk menyelesaikan masalah orang seperti ini. Apa dia? Dengan adanya zakat. Baitul Mal, zakat tu bagi kepada mereka itu. Apa? Keperluan kamu sebulan berapa? Kira-kira 2,000. Bagi. Ya, tiap bulan bagi. Sehinggalah dia mampu untuk berdikari. Ini pusat-pusat zakat biasa buat ni benda-benda macam ni. Ya, bukan setakat memberi, mereka cari jalan bagaimana untuk membantu kawan tu melepaskan diri daripada kefakiran. Ajar berniaga dan sebagainya. Betul kan? Masya Allah. Ini satu usaha yang sangat baik. Ya, memberi faedah kepada golongan asnaf. Kemudian, ya, tidak Allah memberati kamu perkara yang tidak mampu untuk kamu melakukannya. Umar radhiyallahu anhu sebut Nabi SAW. Sebab tahu keadaan Nabi SAW. Nabi pun bukan orang kaya. Orang miskin, zuhud. Tak ada apa-apa. Tapi Nabi SAW dalam keadaan tidak ada apa-apa, tetap membantu. Berbanding dengan orang yang berkemampuan ni, langsung tak nak bantu. Dia mengelak dan melarikan diri lagi dengan mendatangkan berbagai alasan. Sungguh ini pukulan yang sangat, ya, pupuk yang sangat kuat menghentam orang-orang yang bersikap seperti ini. Ya. Padahal Allah bagi dia rezeki banyak tak terhitung. Dia tak mempedulikan maslahat ataupun keadaan umat. Orang tu datang nak pinjam ke banyak pun sikit aja. Ingat dulu waktu susah-susah waktu kampung, betul kan? Kadang-kadang jiran atau kita pergi rumah jiran, minta apa ni, beras cupak. Minta beras cupak, bawa. Jiran bagi. Dulu Masya Allah jiran, ya, walaupun sama-sama susah, tolong dia. Sebab itulah dalam bab kita belajar tentang bab anjuran berbuat baik kepada kawan, kepada ibu bapa kita. Sehingga ada bab tu khusus. Bukan hanya perintah mula-mula dalam bab berbuat baik pada kedua ibu bapa, berbuat baik kepada orang-orang yang ada apa ni, orang-orang soleh dan sebagainya. Tapi berbuat baik kepada orang yang bersahabat dengan mak ayah ketika mereka hidup, apatah lagi ketika mati. Kena cari mereka, tolong mereka. Sebab apa? Sebab dulu ketika ayah kita hidup, mak kita hidup, susah membela anak-anak, mereka itulah yang membantu, tolong. Ya, mereka lah yang hantar ubi kayu yang untuk makanan, yang ketika rumah dapur tak berasak. Mereka itulah yang datang meminjamkan beras, walaupun mereka juga perlukan beras, bagi seorang separuh. Sungguh menakjubkan orang-orang kampung dulu, yang sulit ditemui orang di zaman sekarang. Ya, datang, kadang tak minta, datang dia bawa, dia tahu dah kita susah, bagi dia. Tak payah tanya, kau nak ke tak, ambil Ya, tak ada hutang-hutang bagi sedekah terus. Sungguh mereka tu walaupun tak membaca hadis Nabi SAW, ilmunya jauh, tapi mereka berbuat seperti mana Nabi SAW berbuat. Inilah Allah lontarkan ilmu secara praktikal. Bukan ilmu secara teori, praktikal terus. Bagi. Sebab orang-orang tua-tua dulu Masya Allah sangat halus, sangat bagus. Ya, akhlak dan saling membantu. Tu orang-orang kampung dulu nikmatnya hidup. Ya, itulah tempat yang paling nikmat hidup ni, di kampung. Hidup amalan bermasyarakat, ya, wa ta'awanu 'ala birri taqwa tu hidup. Berbeza dengan orang yang hidup di bandar. Rumah sebelah-sebelah tak bertegur siapa. Dinding berkongsi tak ambil peduli. Nampak tak? Masing-masing nafsi-nafsi. Ya. Memberi tidak. Masya Allah. Ya, sungguh ajaib kehidupan di zaman sekarang. Ya. Sebab itu kalaulah boleh, ya, masa itu diundur kembali, kita akan kembali ke masa lalu. Ya, melihat situasi sekarang sangat stres kehidupan masyarakat. Masing-masing seolah-olah hidup tak tentu arah. Kemana yang mereka nak tuju? Tak peduli langsung, tak ambil tahu. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian, ya, ucapan Umar itu menyebabkan Nabi SAW marah. Marah Nabi SAW. Ya, sebab Umar seorang menegur Nabi SAW.
Dia selalu minta. Dia juga dulu, kenapa kamu menyusahkan diri membantu orang seperti itu? Maksud Umar radhiyallahu anhu. Sebab Umar radhiyallahu anhu ini terkenal seorang sahabat yang outspoken, straightforward. Tu bagus perangainya. Nabi SAW dia lesson learn untuk Umar radhiyallahu anhu dan juga untuk kita. Lalu apa kata Nabi SAW? Ya, wahai menyebabkan Nabi SAW murka. Lalu seorang lelaki Ansar berkata, Nabi SAW marah ketika itu. Ada lelaki Ansar sekali dalam majlis itu, ya. Lalu, ya, wahai Rasulullah, nafkahilah. Maknanya berilah dia. Dia walaupun berkali-kali. Lelaki Ansar dia pula. Ya, bagi seolah-olah macam apa? Nasihat Nabi SAW pula. Masya Allah. Yang mana Nabi SAW perbuatan itu betul lah. Dia endorse lagi. Dan jangan kamu takut kemiskinan dari Tuhan yang memiliki arash. Masya Allah. Ya, dia berceramah. Seolah-olah dia Nabi pula. Masya Allah. Ya. Sehingga dia sebut jangan kamu takut kemiskinan daripada Tuhan yang memiliki arash. Kata pada Nabi SAW. Ya. Padahal Nabi SAW sangat mengetahui, betul kan? Lalu Nabi SAW pun tersenyum. Nabi senyum dengan perkataan lelaki Ansar tersebut. Dan nampak pada wajah baginda kegembiraan terhadap ucapan lelaki Ansar itu. Maknanya apa? Muwafaqah dengan Nabi SAW. Ya, kemudian Nabi SAW berkata, ya, inilah yang aku diperintahkan. Dengan amalan infak inilah aku diperintahkan. Maknanya dua-dua dapat pelajaran. Betul kan? Nabi SAW tak marah pada lelaki Ansar itu. Ya, kamu ingat kamu pandai pada aku? Kita pantang. Ya, ini Rasul. Ya. Seolah-olah dia ingin mengajar Nabi SAW. Padahal bukan begitu maksud lelaki Ansar itu. Maknanya apa? Nak menyebutkan apa yang Nabi SAW cakap itu memang benar. Apa itu juga maksudnya mengingatkan suasana kondisi ini nak mematahkan sikit kata-kata umat tu. Kalau apa yang Rasulullah buat benar, apa Rasulullah itu benar, dan yakin memang nak mentampilkan bahawa Allah akan beri apa yang benar, yang Rasulullah buat benar. Betul. Tapi sebenarnya apa yang Umar radhiyallahu anhu itu buat betul juga. Dari satu sisi pandang untuk orang yang mengambil kesempatan, orang yang malas. Betul kan? Pasti nak minta je. Padahal tubuh sihat. Bekerja tak ada. Ada orang yang tubuh sihat. Ya, dia tak nak bekerja, pemalas. Ini yang dicela. Ada orang tubuh je sihat secara zahir, tapi sebenarnya dia tak boleh buat bekerja. Ada orang seperti itu, dia badan sihat, tapi dia tak boleh nak bekerja. Ya, barangkali dia sihat tapi dia tak kuat, dia tak ada tenaga. Nampak badan bukan main. Dia sihat bukan main, makan banyak dia ni sihat, bukan main, montel. Rupa-rupanya dia tidak ada kekuatan. Dia tidak ada kemampuan nak bekerja. Ya, mungkin dia seorang yang lemah. Ya. Maknanya dia ada apa, disable, apa macam inability, tak ada kemampuan. Ya. Dia badan sihat tapi barangkali macam OKU umpamanya. Ya, dia tak boleh angkat berat-berat. Bila dia angkat berat nanti dia hospitalize seminggu. Ada orang seperti itu. Ya. Maka isterinya lah yang terpaksa ambil alih tugas dia. Dan dia pula ambil alih tugas isterinya. Jadi kita jangan buruk sangka. Kadang kita pernah berjumpa orang seperti itu. Masya Allah. Sembang-sembang rupanya saya ni ada sakit sekian-sekian. Badan nampak sihat. Ya. Saya tak boleh berbuat itu, berbuat ini. Bila berbuat itu nanti saya rasa nak pitam, nak jatuh. Saya dah usaha dah nak buat kerja tapi tak boleh. Saya ni tak boleh stres. Badan sihat tapi kena penyakit stres tu kan. Tak boleh buat. Kalau tertekan sikit je saya mulalah. Nak pingsan, jatuh pingsan dan sebagainya. Jadi dalam keadaan itu darurat, isteri lah yang terpaksa ambil alih. Tu. Jadi jangan buruk sangka, engkau badan sadu, sehat tak kerja. Apalah kau ni, tak malu ke pada orang ramai? Bini pula cari rezeki. Nanti dulu. Tanya dulu sebelum nak jatuh hukuman. Orang kita ni cepat sangat jatuh hukuman. Sebab itu Nabi SAW larang buruk sangka. First what you have to do, clarify first. Once you clarify, then you verify. Baru boleh buat keputusan. Ya, boleh faham ni? Jadi hadis ni banyak ni faedah ni. Ya, Nabi SAW tengok, suka dengan benarnya kenyataan lelaki Ansar itu. Dan Nabi SAW juga marah kepada Umar radhiyallahu anhu itu sebab apa? Sebab Umar tergesa-gesa dalam berkata. Padahal Nabi SAW sangat tahu tentang keadaan lelaki itu. Tak salah Umar tu by first impression. Pada Umar, ni lelaki ni patutnya bekerja lah. Jangan duk minta-minta. Dan berkali kita datang kepada Nabi SAW. Nabi SAW pun bukan orang yang berkemampuan, betul kan? Itu maksud dia. Ya, Masya Allah. Jadi, di sini pelajarannya adalah hendaklah kita jadi orang yang pemurah.
Ya. Sehingga dalam satu hadis yang menakjubkan, ya, ini bukan hanya dilakukan oleh Nabi SAW, bahkan dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ibarat orang tu kata kalau ke mana tak tumpahnya, wah kalau tak ke nasi, betul kan? Jadi Nabi SAW itu contoh, ya, contoh di foto state oleh Aisyah radhiyallahu anha sebab suaminya mengajar seperti itu. Mari kita lihat satu hadis, ya, yang menakjubkan. Ya. Seorang wanita mendatangiku dengan membawa 2 anak perempuannya. Satu ketika Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, dia meminta sesuatu padaku. Datang minta rumah isteri Nabi SAW. Macam tadi lelaki itu datang kepada Nabi SAW. Tetapi, ya, ia tidak mendapatkan apa pun dariku selain sebiji kurma. Yang ada rumah aku ada 100 biji kurma. Aisyah radhiyallahu anha bagi. Padahal 1 tu untuk keperluan dia. Betul kan? Itu yang dia ada untuk makan. Tapi disebabkan wanita tu datang dengan bawa 2 anak, bagi 1 saja biji kurma. Ya. Maka aku berikan kurma itu kepadanya. Dan dia pun mengambilnya, lalu membahagikannya kepada 2 anaknya. Ibu tu tak makan, bagi pada anak, belah 2. Ya. Dia tak makan sedikit pun. Kemudian dia bangkit dan keluar bersama kedua anaknya tersebut. Dah selesai bagi makan 2 anak tu, dia pun keluar. Nampak? Biasa betul kan? Mak ayah ni pasti akan utamakan anak-anak. Biar dia susah, biar tak makan, dia bagi dulu. Jadi, ya, masuk akal tak bila anak itu dewasa menurhakai kedua ibu bapa. Sebab itulah dosa yang paling besar, ya, adalah dosa seorang anak kepada kedua ibu bapanya, durhaka. Kita tengok contoh ni. Mak ni datang bawa anak 2 orang. Dapat sebiji kurma. Dibelah 2, mak langsung tak makan. Ya, bagi pada anak. Lalu Aisyah radhiyallahu anha pun dia cerita pada Nabi SAW setelah suaminya pulang, menceritakan tentang kisah itu. Lalu Nabi SAW pun sebut apa? Barang siapa mendapat ujian melalui anak-anak perempuannya, lalu ia berbuat baik kepadanya, nescaya anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Hadis ini nak terangkan tentang keutamaan anak perempuan. Ada orang dia tak ada anak lelaki, semua perempuan. Ya, jangan sedih. 2 saja akan menghalang dia daripada masuk neraka, masuk syurga. Dengan syarat dia mendidiknya, membelanya di atas jalan syariat. Tapi hadis ini juga ada kaitan dengan apa? Betapa dermawannya Aisyah radhiyallahu anha mengutamakan orang yang tidak ada apa-apa hubungan dengannya. Seorang ibu tua, seorang ibu bawa anak. Tengok hadis yang semakna Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat yang lain radhiyallahu anha. Seorang wanita miskin datang membawa 2 orang anak perempuannya. Lalu aku memberinya 3 biji kurma. Ini kes lain pula. Tadi 1 ni 3. Ada di rumah Aisyah radhiyallahu anha 3 biji kurma. Dikira mewah tadi, lumayan. Mewah. Kita biji kurma bukan 3 biji, tu 1 kotak. Bulan Ramadan berkotak-kotak kat rumah kita. Sama ada orang bersedekah pada kita atau kita beli banyak. Nampak tak? Ya. Lalu wanita pun memberikan kedua anaknya masing-masing 1 kurma. 2 kan? Seorang 1. 1 untuk dia. Kemudian ketika mana wanita tadi nak masuk 1 biji kurma tu dalam mulut dia, tiba anak dia minta. Ya. Anak tu minta, maka dia pun membelah kurma tu jadi 2, bagi seorang 1. Ya. Ibu langsung tak makan. Padahal 3 seorang 1 lah. Kurma ni dia menakjubkan, makan sebiji kenyang. Boleh tahan sehari berpuasa. Ya. Sebab tu makanan kurma ni dia sangat berkhasiat, betul kan? Tapi dia bukan makanan mewah. Makanan mewah tu lah Nabi SAW tak pernah bertemu di antara daging dan kuah. Roti dan kuah. Makanan mewah apa? Macam kita makan lah. Pergi umrah tu makan muka sedap. Ya, terutama dekat Masjidil Haram tu. Masuk dalam pasar raya tu yang bangunan jam tu. Ya Allah, makanan nasi biryani kalau orang Arab bagi kita sepinggan tu 3 orang kita orang Melayu. Macam 10 rial. Ya. Habis-habis masjid, lepas solat subuh, melepak dekat kedai. Ya, kat pasar raya tu. Perkena roti canai. Tu dia roti canai manji. Sedap makan mewah. Nampak tak? Tengok ni Nabi SAW makan mana makan. Tak salah makan tu. Yang salahnya melampaui batas. You ingat perut kita je. Cuba beli bungkus bagi pada orang-orang tu. Orang-orang apa gelandangan tu. Orang-orang umrah miskin daripada Pakistan tu. Daripada India. Makcik-makcik yang pakai sari tu. Ya, kadang dia duduk sebelah tengok orang makan. Supaya ada orang bagi dia. Bawa siap-siap. Nanti kita makan, dia duduk mai sini. Duduk makan dengan saya. Atau bagi pada dia. Dia bawa lah makan dengan anak-anak dia. Dengan keluarga dia. Tapi yang menakjubkan boleh sampai umrah tu yang menakjubkan.
Miskin tu, dia duit dia bekalan dia hanya untuk sampai umrah je. Hotel-hotel paling miskin, duduk jauh berkilometer. Berjalan subuh. Nanti balik waktu bila? Maghrib balik, Isyak. Kita tiap-tiap waktu balik. Oi, tak balik ni miss makan tengah hari ni, lunch. Tak balik lepas maghrib nanti miss dinner. Dia tak masuk masjid tak balik dah. Sekali je balik, tidur, esok dah balik. Jadi apa? Tu iktikaf di Masjidil Haram. Kita iktikaf di hotel. Pelik bi ajaib. Berada di tempat yang terbaik, waktu terbaik, masih lagi sibuk dengan makan minum. Masih lagi sibuk untuk tawaf pasar raya, pergi tengok kedai minyak wangi, kedai jubah. Boleh kau pergi situ. Ni last day kau buat. Hari terakhir nak balik, kau pergi shopping habis-habisan. Ni tak, setiap hari pergi shopping. Shopping yang paling popular tadi lah tu. Ya, peniaga jalanan yang haram tu. Orang Somalia, orang Ethiopia. Dia punya berebut dah. Ya. Murah-murah, 3 10 rial. Yang kat kedai tu 1 10 rial. Tu perniagaan haram. Yang tu halal sebab blessing. Dia pergi beli yang haram. Nanti sebut dah tadi. Ya. Nak buat pahala, nak buat dosa. Sekejap lagi, Majlis Bandaraya kejar. Cabut lari. Nasib baik Majlis Bandaraya tak tangkap kita. Sebab pusbahat dengan perniagaan haram. Anjib sungguh manusia. Habis kembali. Ya, maka dia pun membelah kurma yang dia nak makan itu dan membahaginya kepada keduanya. Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, aku merasa takjub dengan perihal dirinya. Seorang ibu yang sangat mengasihi menyayangi anak. Ya. Ni jangan derhaka pada ibu bapa. Ya, tengok mak ayah ketika anak susah sanggup ambil duit. Tengok mak ayah kita orang kampung dulu. Tak pernah bila anaknya minta sesuatu tak ada duit tak. Ya. Ketika anak berada di asrama sekolah sampai ke universiti, ada mak ayah tu kerja kampung tak menentu je. Kita tahu sangat mak ayah kita miskin. Bila minta, dulu tulis surat. Lama berbulan. Ya, tak ada duit ni. Duit dah habis, belanja dah tak ada lagi dah. Tak pernah mak tu kata tak ada duit, tak pernah. Dia akan cari. Dia akan kerja, dia jual sayur lah, dia jual timun lah. Ya. Ayam yang ada beberapa ekor tu dijual je. Ya, ataupun dia seorang penjimat. Sebab tu orang tua-tua dulu yang berjimat luar biasa dia. Sedikit dia simpan. Sikit je. Sebulan barangkali RM3 simpan. Duit waktu tu besar. Dulu pergi sekolah bawa 10 sen, 5 sen cukup lah. 5 sen. Boleh beli nasi lemak, boleh beli air. Tu kira kaya tu. Ada makanan. Ada langsung 1 sen pun tak ada. Pergi sekolah dia dalam keadaan lapar. Miskin. Ya. Bila minta, ya, mak pun cari duit. Dalam kain batik dia ada duit. Tarik duit. Simpan untuk masa depan. Untuk anak-anak kau tu dia. Jadi bila anak dah berjaya, jangan abaikan mak ayah. Ni kedekut. RM1 tu tak bagi duit kat mak. Bukan RM1. Gaji dah RM5,000. Ya. Bagi kat mak RM50 aja sebulan. Ni anak apa macam ni? Dia bahasa kasar tak guna punya anak. Walaupun mak tak memerlukan duit kita, tapi ingat jasa mak. Sebab duit yang kita bagi pada mak kita, bukan mak kita guna pun. Nanti duit tu kita bagi. Masya Allah menakjubkan. Dia buat apa duit kita? Dia pergi beli durian ke apa ke, dia buat pulut, dia pergi hantar ke surau. Ya. Mak buat apa duit? Mak beritahu kita. Ya, duit tu mak dah beli dah. Ya, buat santan, buat pulut, ya, sedekah kat surau. Dengar. Bukan dia pergi beli kain batik dia, tak. Masya Allah. Jadilah ibu bapa seperti ibu bapa kita ajar kita. Ya, anak-anak bagi duit. Dan yang menakjubkan bila kita susah, ya, bila kita balik, terbenung atas tangga. Mak kita tengok, Masya Allah tahu dah. Engkau ni susah, tak ada duit Ya, hilang pekerjaan. Kena pecat kerja. Sebab tak berprestasi. Ya. Itulah dia. Dulu nak tukar kerja, tak mau cakap, tak bagi tahu. Nampak tu? Mak kita ingatkan ni poin-poin penting, jangan abaikan. Kena consult mak kita. Mak kita are the best consultant, the best coach, the best motivator, the best counselor. Ya, sebab dia tahu dia yang nak mengandungkan kita. Dia tahu, dia tengok wajah pun tahu. Akhirnya apa? Dia juga yang menyelesaikan masalah kita. Nah, ambil duit ni RM5,000 contoh. Bukan hutang, ambil terus. Duit mana dia dapat tu? Di antaranya yang dia simpan yang kita bagi. Balik pada kita juga. Insaflah wahai anak-anak yang berjaya tapi melupakan kedua ibu bapa.
Ya, ingat waktu kamu kecil, dibesarkan masuk universiti, dia betul-betul lumus, bersengkang mata, mendidik kamu tanpa sebarang komplain dan sebagainya. Masya Allah. Baik kembali. Ini akhlak yang sangat agung. Ya, wahai anak-anak terhadap kedua ibu bapa. Jangan sombong. Jadi rajinlah bersedekah sebagaimana ibu kamu mengajar kamu bersedekah, kerana ibu kamu mengambil faedah daripada apa? Daripada Nabi SAW. Sebab tu Nabi SAW ingatkan kita, ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Tidak akan berkurang harta seorang hamba Allah dengan sebab sedekah. Baik, hadis yang ke-14 daripada 15 yang terakhir. Syakir baca. Hadis yang ke-356. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع بنت معوذ بن أفراء رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر وزغب فأعطاني ملء كفه حليا وذهبا. Baik, hadis daripada Ar-Rubai' binti Muawiz bin Afra radhiyallahu anha. Ya, beliau menceritakan, aku membawa pada Nabi SAW satu bekas berisi buah tamar dan timun kecil. Ya, lalu baginda SAW memberikan kepadaku perhiasan dan emas penuh tapak tangannya. Masya-Allah. Di hadis ini telah kita pelajari pada bab, yaitu babu maja'a faqihati Rasulullah SAW, iaitu bab yang ke-30, bab tentang buah-buahan yang dimakan oleh Nabi SAW. Nabi SAW suka makan buah apa? Buah kurma, buah rotok, buah labu, buah tebikai. Dan Nabi SAW biasanya menggabungkan, kalau makan dua jenis buah-buahan, buah yang bersifat panas dan buah yang bersifat dingin. Ya, neutralize. Ya, dan ini hadiah yang telah sebut sebelum ini, di mana Nabi SAW mendapat hadiah daripada Bahrain. Ya, maka Nabi SAW itu emas, Nabi SAW bagi sebab Rubaiyah ni radhiyallahu anha wanita. Sesuailah bagi hadiah, iaitu qadarullah pada waktu itu Nabi SAW ada emas bersamanya, perhiasan, sebagai perhiasan, lalu diberikan kepada Rubaiyah radhiyallahu anha. Padan tak? Sebagai imbalan terhadap bagi buah tamar dan timun kecil. Tak padan. Tapi Nabi SAW tidak pernah melihat dari sudut kepadanan. Nabi SAW beri yang lebih baik. Nampak tak? Dan hadis yang terakhir, hadis yang ke-15 dalam bab ini. قال حدثنا علي بن خشرم وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan Nabi SAW menerima hadiah dan memberi balasan untuknya, sama dengan hadiah Rubaiyah tadi. Nabi SAW bukan hanya berteori tapi tunjuk praktikal. Ya, Nabi SAW terima hadiah tapi tak terima sedekah. Ya. Namun hadiah yang Nabi SAW terima tak kekal bersamanya. Sekelip mata sekejap hari itu juga Nabi SAW berikan pada orang lain. Ya, sebab Nabi SAW tak menyimpan apa-apa harta di dalam rumah Nabi SAW. Sehingga ketika Nabi SAW wafat, Nabi bahkan iaitu apa? Perisai baju besi Nabi SAW tergadai di tangan orang Yahudi. Sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang menyelesaikan gadaian itu. Ya, padahal kita dah sebut Nabi SAW ibarat seorang raja kalau di kalangan orang-orang Parsi dan Rom, betul kan? Bagaimana raja-raja mereka mewah yang amat, menggunakan kedudukan untuk menarik kekayaan. Tapi Nabi SAW pemimpin yang unggul di atas segala-galanya, kerana dunia bukan tujuan. Ya, Nabi SAW menjadikan akhirat sebagai tujuan. Ya, sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis, man kanatil akhirah hammah ja'alallahu ghinahu fi qalbih wa atathu dunya wa hiya raghimah. Barang siapa yang menjadikan dunianya sebagai akhiratnya sebagai matlamatnya, kemuncak tujuannya, maka Allah akan menjadikan kekayaan dalam hatinya. Ya, kaya hati, kaya yang sebenar. Dan dunia akan tunduk, datang kepadanya dalam keadaan hina. Dan itulah yang diterima oleh Nabi SAW. Dunia tunduk padanya, betul kan? Ya, kaum kafir musyrikin jatuh. Ya, kerajaan Romawi, Parsi jatuh di tengah Islam, tunduk. Tapi itu tidak menyebabkan para sahabat tertipu dengan fata morgana dunia. Tapi kemudian setelah berlalu, berlakulah apa yang berlaku. Ya. Dan Nabi SAW tidak menjadikan dunia sebagai matlamat. Sebab apa? Maka nanti dunia hamah,
wa farraqa alaihi syamlah, ya, dan seterusnya. Yaitu barang siapa yang menjadikan dunia sebagai matlamatnya, maka Allah akan mencerai-beraikan segala urusannya. Ya. Dunia akan datang pada keadaannya padanya sebagaimana yang telah ditakdirkan baginya. Ya. Dunia datang pada dia tak pernah puas, tak pernah cukup. Tak pernah rasa tenang. Hidupnya jadi tak tentu arah. Siang malam mengejar dunia. Akhirnya ditinggalkan. Baik. Dan Nabi SAW memberi balasan terhadap orang yang memberi hadiah. Maka inilah kaedah yang merupakan akhlak yang sangat agung. Tidak hanya menerima tapi juga memberi. Give and take. Masya Allah. Ya. Inilah di antara hadis-hadis yang dipaparkan dalam bab yang ke-48 berkaitan dengan akhlak Nabi SAW yang sungguh agung. Mudah-mudahan kita dapat mencontohi dan berjalan di atas keagungan akhlak Nabi SAW, dan itulah yang kita diperintahkan untuk mencontohinya. Itu saja. Alhamdulillah selesai sudah bab yang ke-48 dalam penjelasan yang panjang lebar sehingga mengambil 4 sesi pertemuan. Semoga bermanfaat. Segala kebaikan semuanya kembali kepada Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Kekurangan kesilapan semoga Allah memperbaiki dan mengampuni dosa-dosa kita kesemuanya. Semoga Allah menghimpunkan kita bersama dengan Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah, dan kita kesemuanya berdapat bersama dengan Nabi SAW di dalam surga Firdaus, juga bersama ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur, kita akan memasuki bab yang ke-49, yaitu tentang malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.